Umat Islam di Malaysia kena sedar bahawa demokrasi tidak beragama, satu sistem yang tidak beragama. Ertinya, maksudnya ialah kita tak boleh mendukung demokrasi dalam erti kata demokrasi itulah yang dikehendaki oleh Islam. Dia takkan jadi macam tu. Tetapi demokrasi adalah sistem yang tidak beragama yang akan menentukan Islam itu naik atau tidak dalam demokrasi ialah orang yang bermain dalam demokrasi itu. Ini kena jelas. Sebab sekarang ni di kalangan Islamiyun sendiri pun yang mendukung demokrasi, seolah-olah demokrasi itulah tujuan daripada yang dikehendaki oleh Islam sendiri. Dengan mengangkat nilai-nilai universal, keadilan dan sebagainya, itulah dikehendaki oleh Islam. Dikatakan begitu. Jadi benda ni kena jelas. Oleh sebab itulah isu kebijaksanaan, isu wisdom, isu siasah, orang Islam kena faham kenapa dia berpolitik. Jadi kalau dia sendiri tak jelas agenda dia nak ke mana, agenda sekadar untuk menjatuhkan parti lawan semata-mata, maka dia akan lost, dia akan tak tentu hala dalam permainan demokrasi ini. Dia kena clear agenda dia apa. Agenda dia adalah untuk menegakkan ketuanan syarak yang saya sebut awal-awal tadi dan kita sebut semua. Tetapi kalau tak jelas benda ni, kita akan lost dalam permainan demokrasi. Yang kedua, poin saya nak sebut ialah realiti kita dalam bab demokrasi ni ialah orang Melayu bila cakap pasal politik, dia terlalu kepartian, terlalu berpaksikan pada parti. Baru semalam saya angkat satu status FB. Saya cadangkan dalam mana-mana perhimpunan yang nak memperjuangkan nasib orang Melayu, orang Islam ni, tak payahlah ada bendera parti. Hanya satu cadangan macam tu je, lontar je. Ramai orang panas punggung. Orang jadi bengang kan. Kita hanya nak highlight bahawa pentingnya angkatlah bendera Malaysia, kesatuan orang Melayu demi sayangkan kepada negara Malaysia. Tapi nak ceritanya, poin dia adalah orang Islam di Malaysia ni, dia terlalu kepartian dalam konteks politik. Tak sama dengan orang Cina. Ini kita kena clear. Orang Cina bila sebut pasal politik, parti itu hanyalah mekanisme sahaja. Tetapi mereka punya agenda digerakkan oleh NGO dan gabungan NGO mereka seperti Dongjong dan sebagainya. Tapi orang Melayu bab ni no. Dia nampak parti itu yang pertama dan itu menjadi masalah. Sepatutnya dilunturkan sedikit isu kepartian ini supaya mereka boleh jelas. Pada poin yang ketiga saya nak sebut, masyarakat kita orang Islam perlu difahamkan tentang fiqh daulah ni, kenegaraan. Kalau cakap pasal politik kan orang pergi kepada isu kepartian. Jadi kita cakap pasal kenegaraan. Yang dikatakan negara Islam itu apa? Yang dikatakan fungsi pemerintah itu apa? Supaya tidak mudah-mudah kita bahasa orang kampungnya, bahasa yang mudah-mudah kita dikelentong yang orang kata inilah dia Islam, padahal itu bukan Islam. Dikatakan inilah fungsi pemerintah untuk membawa keadilan tanpa disebut tentang menjaga agama. Ini semua nak kena difahamkan. Baru-baru ni saya berforum di Pulau Pinang. Tajuk forum tu ialah politik Islam relevan sepanjang zaman dan dibuat dalam masjid. Heboh, bising sebab nak cakap pasal politik dalam masjid. Jadi seolah-olahnya benda tu satu benda yang tak boleh dibincangkan. Bahkan dalam grup-grup WhatsApp sekarang ni, jangan cakap pasal politik, nanti bergaduh. Apa halnya? Kita bukan cakap pasal politik kepartian. Kita kena didik masyarakat kita tentang politik Islam, tentang kenegaraan supaya mereka ni celik. Sekarang ni puak-puak liberal sedang mensekolahkan rakyat Malaysia ni dengan sekolah demokrasi. Kenapa kita tidak mensekolahkan rakyat kita, umat kita dengan politik Islam yang sebenar? Jadi ini benda-benda yang menjadi cabaran dalam konteks demokrasi pada hari ini. Kita tak boleh biarkan Islam ini bermain dengan demokrasi ini mengikut hawa nafsu, kehendak ataupun kecenderungan parti-parti yang mereka sokong semata-mata. Mereka perlu dididik tentang fiqh atau fiqh daulah atau fiqh kenegaraan ini dengan jelas.